Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hari ini kita akan masuk kepada pelajaran ke-10 pendidikan agama Islam tingkatan 5 dan di bawah tajuk akidah, iaitu akidah ahli sunnah wal jamaah. Baik, akidah ini adalah simpulan ataupun kita panggil dia dengan simpulan dalam hati tentang kepercayaan kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, kepada hari kiamat, qada dan qadar, kepada kitab-kitabnya. Jadi apa yang kita nak bahaskan hari ini iaitu akidah menurut ahli sunnah wal jamaah lah. Yang Nabi sebut 93 umatku akan berpecah kepada 93 golongan, kesemuanya neraka kecuali satu. Jadi satu ini menurut ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah iaitu jalan ahli sunnah wal jamaah itu sendiri. Baik, sebelum tu kita akan kenali apa itu yang dimaksudkan dengan ahli sunnah wal jamaah, iaitu suatu kumpulan yang berpegang teguh dengan Al-Quran, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perkara yang dibawa oleh para sahabat serta menentang perkara bid'ah. Mereka juga dikenali sebagai ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah ataupun al-jamaah, salafus salih, dan juga ahlul hadis. Iaitu mereka-mereka yang berpegang dengan Al-Quran, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pegangan para sahabat. Jadi ini adalah secara umumnya takrif ahli sunnah wal jamaah. Mereka sifatnya berpegang kepada sunnah dan mereka duduk di dalam satu jamaah. Baik. Ada 3 perkataan di dalam ahli sunnah wal jamaah, iaitu terdiri daripada ahli itu sendiri, iaitu keduanya as-sunnah dan yang ketiganya al-jamaah, iaitu ahli itu maksudnya golongan yang berpegang kepada sunnah, dan mereka ini duduk di dalam sesuatu jamaah, satu jamaah. Baik. Kemunculan nama ahli sunnah wal jamaah, iaitu mazhab ahli sunnah adalah jalan yang mengikut jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Nama tersebut muncul setelah berlaku perpecahan di kalangan umat Islam dan dimasyhurkan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi ahli sunnah wal jamaah ini dipopularkan oleh golongan Asy'ariyah dan Al-Maturidi, serta pengikut-pengikutnya merujuk kepada hadis tadi tu, iaitu hadis yang Nabi sebut 93 golongan, umatku akan berpecah kepada 93 golongan dan semuanya masuk ke neraka kecuali satu sahaja. Lebih kurang mafhum hadisnya. Jadi disebabkan timbulnya fitnah, berbagai fitnah di kalangan umat Islam. Di kalangan umat Islam itu sendiri terpecah kepada berbagai puak-puak yang merujuk kepada iktikad yang berbeza. Contohnya Syiah, contohnya Mu'tazilah, contohnya Khawarij, contohnya Qadariyah, Jabariyah dan sebagainya. Jadi untuk menyelamatkan akidah yang selari dengan para sahabat, juga untuk mempertahankan akidah sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ahli sunnah wal jamaah ini wujud. Jadi istilah ahli sunnah wal jamaah wujud kemudian. Disiplin ilmunya itu
disusun kemudian, tapi ia berasal daripada akidah Nabi sendiri serta akidah para sahabat sendiri. Ya, cumanya ia dipopularkan dan disusun kembali. Contoh kita ambil contoh mazhab dalam ilmu fiqah. Terdapat 4 mazhab yang masyhur di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah, seperti mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i. Ya, mazhab itu muncul kemudian, iaitu satu disiplin ilmu yang berkaitan dengan berkaitan dengan fiqah, berkaitan dengan perbuatan, ya, hukum hakam yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Tapi asal ilmu itu sendiri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama ada dikutip daripada Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Jadi pelbagai ilmu wujud disiplin penyusunannya kemudian, ya, tapi asal bagi ilmu itu sendiri dah ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jadi banyak umat Islam berpecah kepada golongan-golongan tertentu, khususnya dalam bab akidah, dalam bab akidah. Maka Ahli Sunnah wal Jamaah ini salah satu cabangnya, yang mana kalau kita lihat kepada golongan-golongan lain selain daripada Ahli Sunnah wal Jamaah pun, mereka cuba untuk mempopularkan pegangan mereka dengan mengatakan bahawasanya akidah mereka pun akidah yang benar. Tapi atas logik akal, atas keselarian antara dalil nakli, ya, dan dalil akli, maka Ahli Sunnah wal Jamaah ini lebih dilihat kebenarannya berbanding akidah-akidah yang lain. Ya, akidah-akidah, pegangan akidah yang lain. Contohnya kita ambil satu golongan Syiah contohnya. Golongan Syiah bagaimana satu tahap mereka ini sehingga ini golongan Syiah yang ekstrim lah. Satu tahap mereka ini cuba untuk mempertikaikan wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah, ya, yang mereka menganggap bahawasanya malaikat Jibril tersalah dalam mengutuskan wahyu. Ya, sepatutnya wahyu itu turun kepada Sayyidina Ali, bukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini suatu penyelewengan yang jelas serta bercanggah dengan dalil akli dan nakli. Ya, mustahil Allah tersilap bagi wahyu. Mustahil Jibril melanggar perintah Allah, sebab Jibril dipandu oleh Allah sendiri. Macam tu juga golongan Khawarij, golongan Mu'tazilah. Ya, contohnya golongan Mu'tazilah mengatakan bahawasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Ya, Al-Quran itu adalah makhluk. Jadi ia bercanggah dengan dalil nakli dan juga dalil akli. Ya. Jadi apa-apa golongan selain Ahlu Sunnah wal Jamaah, kita lihat ianya tidak boleh diterima akal dari sudut pegangan mereka, serta ianya bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jadi kita sebagai pengikut ataupun kita sebagai orang yang berpegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah kena yakin dan percaya hanya akidah kita sahaja yang benar. Ya, cara kita berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah berkaitan dengan perkara-perkara akidah ini, hujah kita tu benar. Ya, baik. Dan ia dipopularkan, dimasyhurkan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari. Ini kita biasa dengar Abu Hasan Asy'ari, ataupun kita panggil dengan Imam Asy'ari. Bagi pengikut-pengikutnya kita panggil dengan Syairah. Ya, jadi kita ni sebenarnya walaupun kita jarang membahaskan tentang akidah Asy'ariyah, ya, jarang kita dengar nama Asy'ariyah mungkin, ataupun jarang kita dengar nama Imam Hasan Asy'ari, Imam Abu Hasan Asy'ari, tapi pada masa yang sama kita sedang mempelajari metod ataupun penyusunan ilmu yang datang daripada mereka berdua ni, ya, Imam Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi.
Contohnya kita belajar dengan cara mengenal Allah melalui sifat-sifatnya, seperti sifat 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah yang kita dah belajar tu, sebelum-sebelum ni. Allah itu wujud, qidam, baqa', mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi, dan sebagainya. Itu disusun oleh Imam Abu Hasan Asy'ari, merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Walaupun kita tak kenal siapa pelopornya, sebagaimana kita mengenali mazhab Syafi'i, dalam bidang fiqah. Imam Syafi'i, bila kita tanya Imam Syafi'i, kita kenal. Bila orang tanya kita Imam Syafi'i, kita kenal. Bila kita tanya Imam Hanafi, kita kenal. Sebab mereka ini biasa kita bincangkan dalam perkara berkaitan dengan fiqh ataupun fikah ibadah, sembahyang, puasa yang biasa kita buat, jadi dan biasa kita belajar, jadi kita kenal mereka ni. Tapi Imam Abu Hasan Asy'ari kita jarang mengenalinya. Tapi kita belajar ilmunya, metod ataupun cara penyusunan ilmu akidah daripada Imam Abu Hasan Asy'ari itu sendiri, serta Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi kalau orang tanya apakah mazhab fiqah kita, kita boleh cakap mazhab fiqah kita mazhab Syafi'i. Akidah kita pegang dengan mazhab Asy'ariyah dan Al-Maturidi. Okey, baik. Ahli sunnah bermaksud mereka menerima dan beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli sunnah bermaksud iaitu golongan yang menerima dan beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa-apa yang kita pegang selama ni, apa-apa yang kita beramal selama ni, yang kita belajar menurut akidah Asy'ariyah dan Al-Maturidi, kita belajar fiqah mazhab Syafi'i contohnya, ini semua adalah sunnah Rasulullah itu sendiri. Apa yang kita belajar itu dari sudut akidahnya, sama ada fiqahnya pun merujuk kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, Jadi kita sebenarnya beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekiranya kita ikut mazhab-mazhab ni. Al-Jamaah bermaksud mereka berkumpul di atas kebenaran dan bersatu untuk berjihad, melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, menghidupkan sunnah dan menentang bid'ah. Al-Jamaah itu merujuk kepada mereka tadi, ahli sunnah tadi itu, yang menerima dan beramal dengan sunnah tadi itu. Mereka duduk di dalam suatu kumpulan, di dalam suatu kumpulan yang benar, yang di atas suatu kebenaran, bersatu di dalam jihad, mereka bersama melaksanakan amal ma'ruf serta nahi mungkar, mereka bersama menghidupkan sunnah dan menentang bid'ah. Secara umumnya itulah yang dimaksudkan dengan ahli sunnah dengan al-jamaah. Jadi prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah ini, prinsipnya yang pertama berpegang teguh dengan Al-Quran. Jadi akidah yang dibawakan oleh ahli sunnah wal jamaah yang merujuk kepada mazhab Asy'ariyah dan Al-Maturidi, Imam Abu Mansur Al-Maturidi serta Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, mereka sebenarnya berhujah dengan Al-Quran. Mereka berhujah dengan Al-Quran. Bagaimana kita nak mengenali Allah melalui sifat-sifatnya, itu semua diambil daripada Al-Quran. Itu contohnya. Bagaimana kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sifat-sifatnya, itu semua melalui Al-Quran. Begitu juga macam mana kita beriman dengan hari kiamat, qada dan qadar, beriman dengan para malaikat, beriman kepada kitab, apa semua tu, semua itu dalilnya atau hujahnya daripada Al-Quran itu sendiri. Jadi kita sekarang ni sedang beramal dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran, sekiranya kita mengikut ahlu sunnah wal jamaah dari sudut akidahnya ataupun mazhab fiqahnya. Berpegang dengan prinsip-prinsip salafus salih, iaitu golongan-golongan yang diiktiraf oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai golongan yang terbaik, iaitu 4 kurun yang terbaik, iaitu kurun pada zaman Rasulullah,
ya, pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in, pada zaman tabi'in. Jadi sebenarnya kita berpegang dengan prinsip-prinsip mereka ni lah. Prinsip apa yang cuba dibawa oleh Rasulullah, yang dibawa oleh sahabat, yang dibawa oleh tabi'in dan tabi'in. Ya. Apabila terdapat pertelingkahan pandangan, mereka akan merujuk Al-Quran dan hadis. Ya, apa-apa pertelingkahan ataupun percanggahan pendapat, ya, yang berlaku di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri ataupun Ahlussunnah dengan golongan lain, maka mereka akan merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Jadi rujukan utama mereka adalah Al-Quran dan hadis. Ahlussunnah itu sendiri, Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri meletakkan Al-Quran dan hadis nombor satu, tempat rujukannya dalam apa-apa perkara pun. Dari sudut akidahnya, rujuk Quran dan hadis. Dari sudut fiqahnya, rujuk Quran dan hadis. Dari sudut akhlaknya ataupun tasawufnya, merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Ya, mereka tidak meletakkan akal ataupun perkara lain lebih utama daripada Al-Quran dan Al-Sunnah ataupun Al-Hadis. Kerana mereka tahu bahawasanya Al-Quran dan Al-Hadis ini merupakan wahyu Allah, ya, yang menjadi panduan kepada umat Islam. Mereka tidak mencela dan mengkafirkan orang yang tidak sealiran dengan mereka. Ya, sifat-sifat Ahlussunnah wal Jamaah ini, dia tidak akan mencela ataupun mengkafirkan orang yang tidak sealiran dengan mereka. Ya, katalah di sisi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak akan cuba mencela ataupun mengkafirkan golongan-golongan yang tidak sealiran dengannya. Kita tak boleh mengkafirkan seseorang tu. Ya, takut-takut kekufuran itu balik kepada kita. Itu yang datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang yang mengaku di Islam, maka kita kena iktiraf di Islam lah. Tapi sekiranya pegangan dia itu tidak benar, maka kita tidak boleh sama sekali mengkufurkannya. Mengatakan kau ni kafir, kau ni sudah kafir dan sebagainya, tak boleh. Ya, selagi mana dia itu zahirnya Islam, maka kita kena anggap dia sebagai Islam, dan tidak boleh kita mengkufurkan mereka ni, tak boleh kita mengkafirkan mereka ni. Itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menghukum kecuali terdapat bukti dan dalil yang sahih dan jelas. Kecualilah mereka ini beramal contohnya ataupun bercakapkan sesuatu yang bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, iaitu suatu perkataan yang membawa kepada kekufuran, ya, maka itu ada dalil. Maksudnya ada bukti yang menunjukkan mereka telah berlaku kufur. Ya, kalau selagi mereka tidak menzahirkan, contohnya menyembah patung ke, ataupun mengaku ada Tuhan selain daripada Allah ke, mereka tidak menzahirkan perkataan tersebut, ataupun tidak menzahirkan amalan yang membawa kepada kekufuran, maka kita tak boleh sewenang-wenangnya mengkufurkan mereka. Ya. Pandangan mazhab Ahlussunnah terhadap beberapa isu. Ya. Ni antara pendapat ataupun pegangan Ahlussunnah yang apa? Yang bercanggah dengan pendapat selain daripada Ahlussunnah. Maksudnya ada golongan ya, yang kenapa Nabi kata 93 golongan, ya, 92 tu masuk neraka. Ya, sebab bagi Ahlussunnah wal Jamaah ada beberapa isu yang menjadi pertikaian, ya, yang menjadi perbezaan antara Ahlussunnah dengan yang lain. Contohnya, ada golongan yang mengatakan bahawasanya Al-Quran itu makhluk. Maka dia telah terkeluar daripada golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab Ahlussunnah wal Jamaah mengata Al-Quran itu bukan makhluk. Golongan mana yang mengatakan Al-Quran itu makhluk? Iaitu golongan Mu'tazilah contohnya. Mu'tazilah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk.
Al-Quran itu kalamullah. Ya, kalamullah itu sifat Allah. Yang kita belajar tu kan, Allah bersifat dengan sifat kalam, berkata-kata. Jadi berkata-kata tu sifat Allah. Jadi tak boleh kita kata Al-Quran itu makhluk, sebab nanti kita akan terjerumus dengan mengatakan kalamullah itu makhluk. Sifat Allah itu makhluk, macam tu. Kita tak nak. Itu perbezaan antara kita dengan Syiah. Dengan Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah kata Al-Quran itu makhluk. Ahlussunnah kata Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah sifat dia qadim. Sifat dia bukan sifat baru. Sifat dia sifat yang qadim, ya, yang apa? Yang azali, yang tidak ada permulaan. Itu sifat kalamullah. Kalau kata makhluk maksudnya sifat tu tidak qadim. Makhluk sifatnya tidak qadim. Tidak ada, sifatnya ada permulaan, daripada tak ada kepada ada. Ya. Adapun kalamullah sifatnya qadim. Dia tidak ada permulaan. Sebab Al-Quran itu dinisbahkan dengan sifat Allah, maka sifat Allah itu qadim, maka tak boleh katakan Al-Quran itu makhluk. Ya. Melihat Allah menurut Ahlussunnah wal Jamaah, hukumnya boleh. Ya, harus kita melihat Allah, baik di dunia ataupun di akhirat. Ya, tapi di akhirat itu sudah pasti, itu janji Allah. Ya, nikmat yang paling besar iaitu melihat Allah, melihat zat Allah. Tetapi dekat dunia ini Allah tidak izinkan. Tapi kalau kita bahaskan boleh ataupun tidak ada masalah bagi Allah untuk memperlihatkan zatnya kepada kita. Sebagaimana Allah memperlihatkan zatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi boleh ataupun tidak, ya boleh. Tapi yang dibenarkan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Isra' dan Mi'raj antaranya. Ya. Tapi kalau persoalan boleh ataupun tidak, boleh sahaja, cumanya Allah tak benarkan, sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya. Nabi Musa minta untuk melihat Allah, melihat zat Allah, tetapi Allah tidak benarkan dengan memberi isyarat hancurnya gunung. Ya, hancurnya gunung. Sekiranya kau lihat gunung itu sedia kala, nescaya kau akan melihat aku, iaitu Allah. Sekiranya kamu melihat gunung itu pecah, hancur, maka kau tak akan dapat melihat aku. Jadi yang berlaku pecah ataupun hancur gunung tersebut, menunjukkan bahawasanya Allah tidak izinkan supaya melihat zatnya. Ya. Jadi persoalan boleh ataupun tidak melihat zat Allah, boleh. Di dunia kan di akhirat, kedua-dua boleh. Cumanya di akhirat sudah pasti, Allah sudah janji. Kat dunia belum pasti, ya. Sebab itu tertakluk kepada keizinan Allah. Ya. Baik, pelaku dosa besar dari sudut pegangan Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang melakukan dosa besar dikira orang yang telah bermaksiat kepada Allah, maka dia dihukumkan ahli maksiat. Sekiranya dia bertaubat, maka dia dijanjikan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia masih beriman. Ya, seorang yang contohnya dia beriman kepada Allah, ya, dia mengakui Allah tu Tuhan dia, dia mengakui Al-Quran itu kitab daripada Allah, dia mengakui ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dia memperakui Rasulullah itu sendiri sebagai pesuruh Allah. Ya, tapi dengan sebab dia ni tidak boleh mengawal hawa nafsunya, maka dia melakukan sesuatu perkara yang membawa kepada dosa, dosa besar contohnya. Apa dia buat? Dia contohnya minum arak, ataupun dia berzina,
ataupun dia membunuh dan sebagainya. Maka orang-orang macam ni, yang dipertimbangkannya adalah amalannya. Maksudnya dia melakukan amalan dosa besar, tetapi dalam hatinya masih mempercayai bahawasanya Allah tu Tuhan dia. Jadi orang yang macam ni dikira masih mempunyai iman, cumanya dia melakukan maksiat. Jadi menurut Ahlussunnah wal Jamaah, mereka masih beriman, cumanya mereka ni melakukan maksiat. Kalau mereka tidak bertaubat, maka nanti di akhirat mereka akan masuk ke dalam neraka disebabkan perbuatan mereka. Tapi akhirnya setelah selesai disiksa, mereka akan dimasukkan ke dalam syurga. Kerana apa? Kerana hatinya masih beriman. Amalan dosa besar yang dilakukan tu telah diazab, tapi azab itu tidak kekal sifatnya, sebab di dalam hatinya tu ada iman. Berbeza dengan golongan yang lain, Mu'tazilah contohnya, mengatakan pelaku dosa besar ni dia tidak ada iman dah. Dia tidak ada iman dia rosak. Jadi kalau tak ada iman, maka dia akan masuk ke dalam api neraka lah selama-lamanya, sebab dia anggap imannya sudah rosak. Ini antara sebab kenapa Imam Abu Hanifah memperkenalkan iman itu sifatnya tetap, tidak bertambah dan tidak berkurang. Sebab dari sudut zaman Abu Hanifah, mungkin pada waktu itu mereka berhadapan dengan golongan-golongan Mu'tazilah yang mengatakan bahawasanya pelaku dosa besar itu telah melakukan sesuatu kekufuran. Mereka tak ada iman dah. Padahal menurut Ahlussunnah, kalau seseorang melakukan dosa besar tapi dalam hatinya itu masih beriman dengan Allah, maka dia masih dikira sebagai orang yang beriman. Cumanya dia melakukan maksiat. Jadi maksiatnya itu nanti akan diazab kalau mereka tidak bertaubat. Kalau mereka bertaubat, nescaya Allah ampunkan, maka tidaklah masuk dia ke dalam api neraka contohnya. Baik, iman bertambah dan berkurang, dari sudut amalan, seorang itu bila imannya bertambah, maka amalannya pun akan bertambah. Dan iman itu boleh berkurang, maka amalan seseorang itu pun boleh berkurang. Mungkin dari sudut zaman ke zaman, dari sudut zaman ke zaman, perlu dijelaskan bahawasanya iman itu pun boleh bertambah dan berkurang dari sudut amalan. Cumanya mungkin masa zaman Abu Hanifah itu, dia berhadapan dengan golongan Mu'tazilah yang mengatakan orang yang buat ataupun melakukan dosa, maka iman dia hilang sedikit-sedikit, hilang. Jadi akhirnya dia sudah kufur kepada Allah. Mungkin itu yang dimaksudkan iman itu tetap menurut Imam Abu Hanifah. Tapi zaman-zaman mungkin ancaman tu kurang dan tak ada, maka mazhab Syafi'i sendiri, Imam Bukhari sendiri dan imam-imam lain mengatakan bahawasanya iman itu sifatnya boleh bertambah dan berkurang, kalau dilihat dari sudut amalan. Qada dan kadar Allah, kita kena yakin bahawasanya Allah itu telah menentukan setiap perbuatan makhluknya, serta Allah jugalah yang telah mentakdirkan segala sesuatu. Kita yakin, kalau Ahlussunnah wal Jamaah yakin bahawasanya segala sesuatu itu telah ditetapkan oleh Allah sejak azali, sejak azali ataupun sejak qadim. Contohnya, kenapa kita lahir pada sekian hari bulan, hari Selasa pukul 2 petang, tahun
2000 2010 contohnya, ya, ataupun 2001, 2002, itu telah ditakdirkan oleh Allah, telah ditetapkan oleh Allah, ya. Kemudian kita membesar, lepas tu berkahwin. Berkahwin tu pun telah ditakdirkan oleh Allah. Ada pula yang tidak berkahwin, tak berkahwin tu pun telah ditetapkan oleh Allah. Mati kita pada sekian hari bulan, sekian hari bulan, itu pun telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita orang yang beriman wajib percaya bahawasanya Allah telah tetapkan segala sesuatu sejak daripada azali. Ya, sejak daripada azali. Ya. Jadi kita kena beriman dengannya. Tapi pada zahir kita, pada zahir kehidupan kita kena usaha. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah dia tidak menafikan usaha. Dia yakin bahawasanya, kita kena yakin bahawasanya segala sesuatu itu telah ditetapkan oleh Allah. Pada masa yang sama, kita tidaklah dihalang untuk berikhtiar. Contohnya kita nak kahwin. Ya, kita nak kahwin, kita usaha untuk nak melakukan perkahwinan, ya, melangsungkan perkahwinan. Tiba-tiba tak jadi. Jadi segala usaha kita, segala keputusan daripada usaha kita itu semuanya adalah takdir daripada Allah. Ada orang usaha untuk berkahwin dan akhirnya dia pun dapat berkahwin. Bukan satu, dua pula, tiga pula, empat pula. Itu secara umumnya itu adalah ketetapan daripada Allah. Tapi jangan menafikan usaha. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah percaya kepada qada dan qadar Allah, namun tidak menafikan usaha. Nak makan, nak kenyang, kena makan. Ya, nak kenyang, kena makan. Bila makan, kenyang. Kenyang itu adalah ketetapan Allah. Ataupun makan tetapi tak kenyang. Tak kenyang itu pun ketetapan Allah. Jadi hati kita kena percaya bahawasanya segala sesuatu itu adalah ketetapan daripada Allah. Namun kena ikhtiar untuk melakukan sesuatu. Nak belajar, nak lulus SPM 5A, 6A contohnya, itu semua sudah ditetapkan oleh Allah sejak azali. Namun kita kena usaha. Ya. Mungkin ketetapan Allah kita dapat 5A. Ataupun ketetapan Allah kita tak dapat 1A pun. Jadi itu semua adalah ketetapan Allah. Namun itu kena usaha. Allah tidak membenarkan seorang itu tidak di dalam keadaan ikhtiar. Nabi sendiri nak menyebarkan Islam, Nabi kena berdakwah ke sana sini, ya. Nabi kena berdakwah ke sana sini, itu ikhtiarlah, ikhtiar Nabi untuk menyebarkan Islam. Ya. Pada masa yang sama Nabi beriman dengan qada dan qadar Allah. Dengan kata lain, Nabi beriman yang hidayah itu milik Allah. Allah dah tetapkan di kalangan orang yang Nabi jumpa itu ada yang menerima hidayah, ada yang tidak menerima. Itu ketetapan Allah. Tapi Nabi tetap berusaha dan ikhtiar. Nabi tak duduk diam je. Duduk diam je kat Mekah ataupun Madinah. Lepas tu Nabi tak boleh kata tak apa, itu semua urusan Allah. Nanti siapa aku tak perlu kepada keluar berdakwah. Itu semua hidayah tu semua nanti Allah bagilah kepada siapa yang dia nak. Ya. Kalau cakap dari sudut hakikat, ya betul. Tapi dari sudut zahir, salah Nabi. Yang berlakunya Nabi pergi keluar berdakwah, usaha untuk menyebarkan Islam. Kemudian untuk ketentuan seseorang itu dapat hidayah ataupun tidak, itu semua milik Allah. Okey. Allah Ta'ala alam. Kita akan sambung kemudian insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.